Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bentangkan hasil kerja saya tentang etnik Kedayan. Etnik Kedayan merupakan salah satu etnik yang mendiami Pulau Borneo termasuk Brunei, Sarawak dan Sabah. Kesemua mereka beragama Islam yang dipercayai terdedah kepada penyebaran agama Islam pada zaman Kesultanan Brunei pada akhir abad ke-15. Kedayan adalah salah satu kumpulan etnik di Sarawak. Kebanyakan etnik ini menetap di daerah Berkenuk, Limbang dan Lawas. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Kedayan. Nama Kedayan dipercayai berasal dari bahasa pertuturan etnik Kedayan sendiri atau Kadang-Kadayan yang membawa maksud pengikut atau retainer kepada kerabat diraja. Nama ini dipercayai diperolehi bersempena dengan pekerjaan awal nenek moyang mereka yang diyakini berasal dari tanah Jawa atau dari wilayah-wilayah yang mempunyai pengaruh Jawa yang kuat. Terdapat dua versi tentang asal-usul keturunan etnik Kedayan, iaitu mengikut cerita orang-orang tua tempatan. Etnik Kedayan berasal dari 40 orang tukang dan pengikut Raden Ang Sukadewa, putera Raja Majapahit yang kalah bersabung ayam dengan alat bertatal. Mereka menjadi taruhan dan gadaian untuk pertandingan itu. Peristiwa ini dikatakan berlaku sekitar tahun 1340-an. Penempatan asal mereka dikatakan terletak di Mejawa, Jerudong, Brunei. Diceritakan juga bahawa etnik Kedayan ini adalah satu kaum yang gemar membantu mereka yang datang memohon pertolongan, dan kerana itulah suatu waktu dahulu etnik Kedayan pernah membantu Angkatan Laut Kerajaan Johor untuk mencari puteri Dayang Pingai yang diculik oleh Awang Semaun bagi diperisterikan oleh alat bertatal. Menurut versi kedua pula mengatakan bahawa etnik Kedayan merupakan pengikut puteri Lela Mencanai, iaitu Permaisuri Sultan Bokiah, pemerintah kerajaan Brunei suatu waktu dahulu. Mereka ini merupakan keturunan rombongan kapal yang dibawa bersama-sama dengan Puteri Lela Mencanai sewaktu majlis perkahwinan puteri ini dengan Sultan Bokiah di Brunei. Dikatakan sewaktu Sultan Bokiah berada di Jawa bagi meneruskan perkahwinan baginda, baginda telah menawarkan beberapa orang Jawa untuk berhijrah ke Brunei dan menanam padi serta tanaman di sana. Ini kerana baginda kagum dengan keahlian mereka di dalam bidang pertanian. Ini dikuatkan lagi di dalam rekod persejarahan di negara Brunei Darussalam yang mencatatkan bahawa etnik Kedayan merupakan yang pertama memperkenalkan penanaman padi sawah di negara tersebut. Seterusnya, pakaian tradisional. Pakaian tradisional Kedayan adalah berwarna hitam dan merah dengan perhiasan di atasnya. Bagi lelaki Kedayan, pakaian mereka dipanggil baju botang tipai yang akan dipakai bersama tanjak. Manakala bagi perempuan, pakaian mereka dipanggil baju basuja baku bamban dan akan dipakai bersama penutup kepala yang digelar sarokok. Pakaian tradisional ini hanya akan dipakai semasa acara-acara tertentu seperti majlis keramaian dan kenduri kesyukuran. Adat dan kepercayaan tradisi adalah satu realiti yang tidak dapat dielakkan kerana ia lahir sebagai hasil sejarah budaya sesebuah bangsa atau etnik. Adat kematian. Adat tradisi apabila berlaku kematian adalah membersihkan kubur serta makan arwah dalam tempoh 7 hari sebelum Ramadan dan makan malam 7 di akhir bulan Ramadan. Institusi masjid dan surau telah membantu memurnikan amalan tradisi masyarakat Kedayan seperti membersihkan kubur di bulan Syakban, makan arwah dan makan malam 7 dengan cara mengambil alih penganjuran amalan tersebut. Dengan itu, institusi masjid dan surau dapat memastikan amalan tersebut tidak melanggar syariat Islam dengan meninggalkan bacaan mantara dan pembakaran kemenyan dengan tujuan yang tidak selari dengan ajaran Islam. Bagi adat perkahwinan pula, adat perkahwinan kaum Kedayan dan kaum Melayu sebenarnya hampir sama sahaja, yang mana mereka akan bertunang terlebih dahulu sebelum akad nikah dan seterusnya dilangsungkan majlis perkahwinan. Namun begitu, terdapat sedikit kelainan bagi etnik Kedayan ini sebelum majlis perkahwinan dilangsungkan. Contohnya, adat bagi pengantin perempuan, terlebih dahulunya sebelum menjelang saat perkahwinan, orang-orang tua telah memberikan beberapa petua dan adat tradisi yang mesti dipatuhi, seperti mandi langir bagi membersihkan dan mencantikkan wajah dan kulit bakal pengantin perempuan. Sesetengah adat pula melarang bakal pengantin perempuan ini keluar rumah selama 1 atau 2 minggu sebelum majlis perkahwinan. Adat ini mesti dipatuhi kerana khawatir akan berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku ke atas bakal pengantin. Pada malam selepas diijab kabul pula dilangsungkan majlis malam berbadak atau majlis berinai. Pada malam majlis ini disertai bacaan berzanji, marhaban dan selawat ke atas Nabi. Majlis meranjis pengantin akan dilakukan oleh kaum keluarga dan jiran yang hadir. Semasa selawat Nabi dialunkan. Selepas itu diadakan pula acara bergambus, iaitu tari menari, dan pada ketika ini juga diadakan acara karaoke. Menjelang larut malam pula diadakan acara mukun atau bergendang
Acara ini sangat popular pada ketika dahulu yang mana 3 orang wanita memukul gendang atau rempana sambil berpantun seloka, berbalas-balas dengan sesiapa sahaja yang berminat untuk berbalas pantun. Pada hari majlis perkahwinan diadakan jamuan makan kepada semua yang hadir dan yang datang pula akan membawa buah tangan untuk diberi kepada pihak pengantin. Mandi pengantin dilakukan dengan beradat sambil diiringi dengan pukulan guling tangan dan rempana. Seperti juga dengan tradisi masyarakat Melayu, pengantin lelaki yang akan bertandang ke rumah pengantin perempuan akan diiringi oleh kumpulan rempana atau kompang sambil membawa bunga mangga. Pengantin lelaki ini akan ditunda dengan menggunakan sapu tangan oleh seorang imam atau orang yang dianggap layak memimpinnya. Majlis bertimbang atau bersanding dilakukan dari atas pelamin sehinggalah keluar rumah supaya yang hadir dapat menyaksikan kedua-dua pengantin tersebut. Pada malam itu pula, pasangan pengantin ini dilarang tidur kerana dipercayai sesiapa yang tidur akan mati cepat. Selain itu, acara maliwan, iaitu pengantin lelaki akan membawa isteri bersama rombongan balik ke rumahnya. Diadakan selepas 3 atau 5 hari majlis perkahwinan. Seterusnya, organisasi kepimpinan. Kawasan tempat tinggal masyarakat Kedayan masa kini menggunakan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK. Jawatan kuasa ini membantu penduduk di kawasan luar bandar bagi mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejajar dengan pembangunan negara. Jawatan kuasa ini tiada sebarang kuasa mutlak, tetapi terdapat agensi-agensi kerajaan yang berfungsi untuk menghulurkan bantuan dari segi moral, nasihat dan keupayaan hidup. Mereka akan membuat perancangan kemajuan kampung dan mewujudkan pelan tindakan pembangunan berdasarkan kepada keperluan penduduk mengikut keutamaan. Antara keunikan acara etnik Kedayan yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini adalah acara makan tahun. Acara makan tahun adalah satu acara yang akan dihadiri oleh semua penduduk dan keluarga etnik Kedayan saban tahun. Ia diadakan bagi meraihkan tanda kesyukuran atas rezeki yang dilimpahkan selepas musim menuai padi. Penduduk etnik Kedayan akan bersama-sama menyediakan juadah untuk acara besar ini. Ini akan lebih mengeratkan silaturahim antara penduduk yang telah menjadi tradisi beratus-ratus tahun dahulu, selain dapat mengurangkan kos kerana mereka berkongsi juadah. Selain itu, bagi masyarakat Kedayan, kulintangan kayu sadaman ialah sejenis alat muzik tradisional yang paling popular. Biasanya kulintangan ini dimainkan oleh 3 atau 4 orang pemain dan dimainkan semasa majlis perkahwinan, menyambut tetamu dan juga majlis keramaian suku kaum Kedayan. Alat muzik ini pada keseluruhannya diperbuat sepenuhnya daripada kayu sadaman. Terakhir sekali, makanan tradisional. Pertama, kelupis ialah sejenis makanan yang dihasilkan menggunakan beras pulut dan santan. Ia perlu dimasak antara 5 hingga 7 jam untuk disiapkan sebelum sedia dimakan. Kelupis dibungkus menggunakan daun irit atau daun kelapa. Kelupis selalunya dimakan bersama kuah kacang, ayam masak merah dan juga rendang. Yang kedua, jelurut. Jelurut adalah sejenis pencuci mulut yang dibuat daripada santan, tepung beras dan gula. Tekstur jelurut adalah seperti jeli dan selalunya berwarna hijau. Kadang-kadang boleh didapati dengan perisa keladi atau durian. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesalahan. Sekian, terima kasih.